Okay, Assalamualaikum and hello everyone. Semua boleh dengar suara Miss? Kan boleh Miss. Boleh, okay mantap. Okay, nanti Miss sambung lagi ya dengan konsert Miss. Okay, kita continue dulu. Baik Okay, Miss. alright, baiklah. Okay, sebelum Miss teruskan, okay, Miss tahu tak ada Nabila dengan, Nabila ada lah. Nabila dengan Arif je kan? Alright, okay, tak apa. Okay, baiklah Miss teruskan. So, Miss nak tanya, semalam kita belajar apa? Anyone? What do we learn yesterday? Berapa jenis force kita belajar? Okay, very good. Acceleration forces, tension forces, weight, free body diagram, dan selain. Free body diagram forces ke? Sorry. Frictional forces. Okay, very good, Syuk. Okay, 5 forces, kita belajar weight, kita belajar pasal frictional force, kita belajar mengenai apa lagi? Tension, lagi? Normal. Apa dia? Normal External dan normal force. Apa nama lain untuk normal force? reaction force. Very good. Terima kasih Syafiq, Syakir dan juga Syu and Nuris. Okay, so Miss teruskan hari ini. So hari ini kita akan belajar mengenai Newton's Law of Motion. Okay, so this is the last part untuk chapter 3 iaitu Newton's Law of Motion. Kita ada dua Newton's Law. Yang pertama adalah state Newton's Law dan yang kedua adalah apply. So kita kena tahu macam mana nak statekan dia dan nak applykan dia. Okay, kita ada 3 Newton's Law. Kita akan ada 3 Newton's Law. Yang pertama adalah Newton First Law of Motion. Okay, apakah itu Newton's First Law of Motion? So dia cakap, when an object at rest, dia akan remain at rest ataupun dia akan move with constant velocity unless acted by an external force. Okay, dalam erti kata yang lain, Newton First Law ni senang saja. Kalau objek tu tengah pegun, dia akan tetap pegun. Ataupun objek itu bergerak dengan constant velocity. Okey, dia akan bergerak dengan constant velocity sampailah awak kenakan satu daya ke atas objek itu. Okey. So ceritanya sekarang adalah bila objek move with constant velocity, apa yang awak faham? Acceleration awak sama dengan apa? Anyone? Zero. Very good. Acceleration awak sama dengan 0 meter per second square. So bila awak nampak constant velocity, acceleration dia adalah sama dengan 0 meter per second square. Apakah itu constant velocity? Constant velocity, contoh awak ada bola dan bola tu bergolek. Okay. Mula-mula dia bergolek dengan 2 meter per second, lepas tu dia bergolek lagi dengan 2 meter per second. Nampak tak? Dia punya velocity itu adalah constant. Okay, bila dia constant velocity, acceleration awak sama dengan kosong. So, jadi maksudnya dia akan jadi kosong. Bila dia jadi kosong, kita dah tahu dah. Submission of force, maksudnya hasil tambah semua daya akan bersamaan dengan kosong. Tak kisah objek itu bergerak pada paksi X ataupun objek itu bergerak pada paksi Y. Summation of force in X component equals to 0. Summation of force in Y component equals to 0. Okay, boleh? Ada berapa soalan ke okey? Okay, maksud objek, kalau objek bergerak, force in X component. Maksudnya awak akan ada objek yang bergerak pada X component. Tak kira sama ada dia ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Kalau pada paksi Y, objek itu akan bergerak ke atas ataupun dia akan bergerak ke bawah. So tak kisah tengok di mana, di paksi manakah dia bergerak. So cerita sekarang bila objek tu at rest, dia akan tetap at rest. Ataupun bila dia move with constant velocity, dia akan jadi kosong juga acceleration dia kecuali awak kenakan external force. Contoh, mula-mula dia bergerak dengan 2 meter per second. Tapi lepas tu Miss rasa macam, oh saja nak tendang bola ni. So bila dia tendang bola ni, dia akan bergerak pada velocity yang berlainan. Bila dia bergerak pada 4 meter per second, dia bukan Newton first law dah. Okay, so keyword, dia ada keyword. Keyword ni penting ya. Keyword.
So keyword untuk soalan ini, untuk awak tentukan sama ada di Newton first law, second law ataupun third law, awak kena tahu keyword dia. Keyword dia adalah rest, when object at rest, moving with constant velocity, and then uniform velocity. Okay, lepas tu kan dia ada stationary ataupun equilibrium. So bila ada keyword ni dalam soalan, awak dah kena tahu dia adalah Newton first law of motion. Okay, Miss nak tanya, boleh faham ke tidak? Kids, Faham. faham? Okay, macam biasa kalau boleh faham tekan nombor 1 di chat box. Kalau awak dah habis salin dan faham tekan nombor 1. Kalau awak dah habis salin tapi kurang faham tekan nombor 2. Okay, Faik, very good. Nabil, awak hotspot ada banyak lagi tak? Dah top up. Dah top up, baik. Okay, mantap. Okay. Irfan, awak okay tak Irfan Roslan? Sangat okey, baiklah. Zafira dengan Syazah okey? Akmal okey tak Akmal? Akmal, Muhammad Akmal. Okay, Madam. Misal dengan suara Aish, tak ada lagi suara dia hari ni. Aish. Muhammad Aish, Danish. Kau buat apa tu? Ya, okey dia ada. Okay, Miss teruskan boleh? Ada yang tak habis salin lagi? Semua dah habis salin? Kids dah habis salin? Dah. Okay, baiklah Miss teruskan. Okay, so the next one adalah Newton second law of motion. Daniel dah habis salin ke Daniel? Dah habis belum? Dah, okay baiklah. Okay, next one adalah Newton second law of motion. Ni adalah law yang kedua. Newton second law of motion. Okay, Newton second law of motion, dia cakap rate of change of momentum. Okay, bila dia cakap rate of change of momentum. Okay, rate of change of momentum adalah dp dt. Okay, ini adalah rate of change of momentum. Kalau awak nampak, bila ada perkataan rate itu, dia adalah per time. Okay, dia adalah per time. Dan kita tahu simbol untuk momentum adalah P. Okay, dia kata rate of change of momentum ini adalah directly proportional to the net force. Okay, dia adalah directly proportional. So ini maksudnya directly proportional to the net force. Bila dia kata net force, net itu maksudnya jumlah. Net adalah maksudnya jumlah. Acting on it and in the direction of the net force. So senang cerita dia nak cakap awak punya rate of change of momentum adalah directly proportional to net force. Bila dia directly proportional, awak kena faham satu benda. Kalau nilai force awak meningkat, maksudnya nilai rate of change of momentum awak juga meningkat. Kalau awak punya rate of momentum adalah menurun, nilai net force awak juga adalah menurun. Sebab directly proportional, kalau satu meningkat lagi satu meningkat. Kalau dua-dua menurun, dia akan menurun. Ini adalah directly proportional. Kadar ubahan terus. Okay, boleh faham tak yang ini? So sebenarnya untuk Newton second law of motion, dia adalah untuk kes di mana objek bergerak. Tetapi dia bergerak dengan velocity yang berbeza. Bukan velocity yang sama. So macam mana Miss tahu nak buat? Okay, kalau korang tengok, ini just saja je tahu. Okay, net force dia akan sama dengan rate of change of momentum. Dan kita tahu, apakah formula untuk momentum guys? Apa formula untuk momentum? Anyone? MV. MV.
Macam mana laptop renovate pun aku tak tahu. Okay, baiklah. And then, lepas itu Miss akan buka dia. Okay, Miss akan buat matematik sikit. So, VTMDT tambah juga dengan M dV dt. Okay, yang ni tak perlu pun tahu tapi Miss nak ajar je. So, kita dah tahu dah. Mass over time. So, mass over time, kalau kita buat dia punya differentiation pun tak dapat apa-apa. Dia dapat kosong. So, awak akan dapat submission of force sama juga dengan mass dV dt. Okay, Miss nak tanya. Velocity over time, korang akan dapat apa? Anyone? Velocity over time sama dengan? Acceleration. Very good. Velocity over time adalah acceleration. Okay, so adalah A. Okay, boleh faham? So ini adalah macam mana nak dapatkan formula submission of force sama dengan MA. So ni tak ada apa-apa pun. Korang tak perlu, korang boleh salin je, tapi dalam exam tak akan tanya pun. Miss cuma nak tunjuk je. Okay, so dia adalah submission of force equals to MA. So formula dia adalah submission of force equals to MA. So macam mana awak nak tahu dia adalah Newton's second law? Okay, Newton's second law maksudnya first thing dia bergerak. Okay, objek bergerak, tapi objek bergerak dengan velocity berbeza. Objek bergerak dengan velocity berbeza. Okay, tapi waktu dia bergerak tu, dia bukan constant velocity. Bukan constant velocity. Kenapa? Sebab constant velocity, acceleration dia equals to 0. So, keyword dia punya keyword dia adalah sama ada accelerating. Okay, dia boleh jadi increasing velocity. Dia juga boleh jadi force exerted. Okay, boleh? Siapa yang tak faham? Okay. So senang je, Newton's second law of motion ni, macam mana awak nak tahu dia first law ke second law? Okay, kalau first law, objek itu kalau dia bergerak dengan constant velocity. Maksud constant velocity ataupun uniform velocity adalah dia punya nilai velocity itu adalah sama. Okay, dia adalah sama. Okay, tapi kalau untuk Newton's second law of motion, Newton first law objek pergun juga. Tapi kalau Newton second law of motion, objek bergerak. Tapi dia bergerak dengan velocity berbeza. So bila velocity dia berbeza, maksudnya dia akan ada acceleration. Okay, dia akan ada velocity berbeza ni maksudnya dia akan ada acceleration. Okay, so bila dia ada acceleration, maksudnya dia accelerating. So bila dia accelerating, maksudnya dia bergerak. Okay, dan dia adalah Newton's second law of motion. Kejap mesti tahu apa jadi. Okay, boleh faham tak? So bila dia cakap increasing velocity, force exerted. Nampak tak? Bila dia kata ada force exerted, automatically dia adalah second law of motion. Okay, ada soalan ke okay? Anak-anak? Okay je, Miss. Okay, baiklah. Okay, kalau macam biasa, kalau dah faham, korang dah buat, okay, very good. Miss suka kelas ni. Dah tahu dah Miss punya style. Okay, macam biasa, kalau dah habis dan faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau tak faham, tekan nombor 2. Daniel okay tak? Okay, Daniel okay, very good. Farah okay. Chenzi, are you okay, Chenzi? Okay, very good. So, Miss bagi 1 minit lagi tu Miss akan sambung dengan Newton third law of motion. Okay, Newton third law of motion ni, okay, good. Miss teruskan ya. Ada yang belum habis salin ke semua dah? Dah, okay baiklah. Miss teruskan dengan Newton third law of motion. So, Newton third law of motion, dia dah cakap dah. Every action, okay, setiap tindakan force, every action force, dia akan ada reaction force. Sama jugalah bila Miss cakap dengan korang, Miss tengah buat action. And bila korang reply dekat Miss, korang tengah bagi reaction.
So maksudnya sekarang every action force dia akan ada reaction force di mana dia equal in magnitude tapi dia opposite in direction. So maksudnya contoh awak ada dua objek. Okay, objek A dan juga objek B bersebelahan. Contoh. Okay, sebenarnya objek A ini dia tengah bagi force ke atas objek B. Okay, dia tengah bagi force ke atas objek B. Sebab itu Miss tulis force A on B. So ini cara bacaan dia adalah force A on B. So maksudnya force A tengah bagi daya ke atas objek B. Dan sama juga objek B tengah bagi daya ke atas objek A. Okay, kalau korang tengok sini akan jadi FBA. So force B on A. Maksudnya objek B tengah bagi daya terhadap objek A. Sebenarnya mereka punya magnitude adalah sama. Yang berbeza hanyalah direction. Kenapa direction mereka berbeza? Kalau awak perasan FAB, dia adalah ke kanan. So bila dia ke kanan, dia adalah positif. Tapi kalau FBA, dia ke kiri. Bila dia ke kiri, direction dia adalah negatif. So bila dia bersebelahan macam ni, kita tahu every action force akan ada reaction force. Di mana magnitude dia sama, nilai sama, tapi opposite in direction maksudnya arah berbeza. Okay, boleh anak-anak? Okay, itu sahaja untuk Newton's third law of motion. Okay, macam biasa kat checkbox kalau faham, Darabih Salim boleh tekan nombor 1. Okay, very good. Nuris dan Izzat. Okay, siapa tak faham kes ni? Kita apa sambil-sambil korang salin ni akan ulang lagi. So, setiap action force dia akan ada reaction force di mana dia equal in magnitude, nilai magnitude dia sama tetapi arah dia adalah berlainan. Okay, very good. Yang lain dah siap ke? Okay, Syakir, tadi awak terlepas Newton first law ke Syakir? Okay, tak apa, nanti awak tengok balik video Miss untuk first law boleh? Boleh Miss. Syafiq boleh ajar pun. Okay, Syafiq boleh ajar. Mantap Syafiq, terima kasih. Okay, mantap Syafiq. Okay, very good Syazah. Then Nabil okay tak Nabil? Faik okay tak? Okay. Alright. Izzat? Faik mana Faik? Faik? Izzat okay. Farah Antasha? Farah? Farah dan Fairuz okay tak? Fairuz? Okay Miss, alright baik Miss teruskan dengan seterusnya. Example 13. Okay, sekarang Miss dah habis dah ajar konsep untuk bab 3. Sekarang kita akan guna konsep forces dekat dalam kita punya soalan. Okay, Miss akan ajar korang macam mana kita nak buat soalan ni. Okay, a block of mass. Okay, first thing first, highlight perkataan yang penting. Okay, boleh buat sekali dengan Miss kita buat sekali. A block of mass 2 kg is pushed along a horizontal surface. Horizontal surface. Bila dia cakap horizontal, dia bergerak pada paksi mana guys? X. Very good. Dia bergerak pada paksi x-axis. Very good. Okay, with a force. Okay, dia ada external force. Ini adalah external force. Daya luar. Okay, then the block experience an acceleration 0.3 meter per second squared. Bila dia ada acceleration, dia Newton law yang ke berapa? Dia Newton law yang ke 2. Semua orang tulis kat checkbox dia Newton law yang ke berapa? Miss tak tahu. Newton second law of motion. Kepada yang tak jawab mic tu, tulis dekat checkbox. Newton second law of motion. Very good. So sekarang dia minta coefficient of friction between the block and horizontal surface. Dia ada friction ke tak sekarang? Bila dia cakap
perkataan coefficient of friction ni, maksudnya dia ada friction ke tak? Ada madam. Ada, very good. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari mu dia. Kita nak cari mu. Okay, first thing first, bila kita jawab soalan macam ni, Miss nak korang lukis free body diagram dulu. Okay, free body diagram, dia ada forces apa je? Anyone? Akmal, dia ada forces apa dekat body diagram, free body diagram ni? Friction Friction ke mana? Kiri kanan? ke kiri. Very good. Friction, lagi? Normal force Normal force ke mana? ke atas. Lagi? Weight. Weight, very good. Lagi? Force. Force ke kanan. Very, very good. Thank you Akmal. Okay, Miss tak tanya dia dah. Okay, sekarang Miss nak tanya, objek bergerak pada paksi X. Dia bergerak pada paksi X. And then of course dia akan bergerak ke kanan. So kita kena tahu dia bergerak ke kanan atau ke kiri, tulis arah acceleration korang. So arah acceleration korang adalah ke kanan. Okay, jadi Miss dah tahu dah. Dia adalah Newton's second law of motion. Newton's second law of motion dia cakap apa? Submission of force sama dengan MA. So sekarang, kalau awak tengok kita ada dua paksi. Okay, Miss akan fixkan warna paksi Miss. Kalau X, Miss akan highlight dengan warna kuning. Kalau Y, Miss akan highlight dengan warna pink. Okay, so Miss akan ada paksi Miss. Ni X, ini adalah Y. Okay, ini adalah paksi X dan ini adalah paksi Y. Sekarang, pada paksi X, dia bergerak dengan Newton's second law of motion. Jadi, kita tahu Newton's second law of motion, submission of force in X component akan sama dengan mass darab dengan A. Cuba tengok, dekat paksi X kita ada force apa guys? Anyone? Paksi X ada force apa? And force. External force dengan friction. Friction. So external force kita ke kanan, jadi dia adalah positif. And then frictional force kita adalah ke kiri, jadi dia adalah negatif. Nampak tak? Miss tolak dia. Okay, equals to mass. Dan acceleration Miss ke kanan ke kiri? Acceleration ke mana? Kanan, very good. Bila ke kanan dia adalah positif. Okay, very good. Okay, so ini adalah yang pertama. MA. So Miss dah tahu dah nilai external force ni adalah 3.2. Dan Miss tahu formula untuk friction adalah mu n. Okay, dia adalah mu n. Dan mass of the block Miss dah tahu 2 dan nilai acceleration Miss dah tahu 0.3. Okay, boleh? So bila Miss buat macam ni, Miss akan dapat 3.2 tolak 2 mu n equals to kira cakap Miss 2 darab 0.3 berapa? Anyone 2 darab 0.3? 0.6. 2.6. Betul juga darab je, ya Allah. Kelakar kat Miss ni. Okay, 0.6. Ini adalah awak punya first equation. Sebab sekarang awak punya misi awak nak cari mu. Okay, ni adalah first equation awak. Okay, tadi kita buat untuk paksi X. Sekarang Miss akan buat untuk paksi Y. So submission of force pada paksi Y. Adakah objek ini bergerak pada paksi Y? Dia bergerak ke tidak pada paksi Y? Anak-anak? Tidak. Bila dia tidak bergerak, dia adalah Newton law yang keberapa? Terus kat checkbox 1, 2 atau 3? Very good. Yang pertama. Jadi dia bersamaan dengan kosong. Mantap lah Miss suka. Very good guys. So ni adalah Miss punya paksi Y. Jadi kita tengok force apa yang ada dekat paksi Y anak-anak? Akan ada apa? Normal dengan weight. Normal dan weight. Normal adalah positif sebab dia ke atas dan weight adalah negatif. Sebab itu bila weight Miss dah tak masukkan negatif dah. So ini dah negatif. Bila nilai G Miss dah tak masukkan negatif. So N tolak dengan weight, formula dia adalah mg equals to 0. Dan N akan bersamaan dengan mg. So M awak adalah 2 dan G awak adalah 9.81.
Okay, boleh? Okay, cuba kira dapat berapa? Okay, very good. 19.62. So awak akan dapat awak punya N adalah 19.62 Newton. Very good. So ini akan jadi equation awak yang kedua. Jadi kita nak cari mu kan? Bila kita nak cari mu, kita substitute. Maksudnya, Miss tak suka lah bila dia tutup macam ni. Okay, so kita substitute. Maksudnya apa yang Miss akan buat sekarang? Miss akan substitute equation 2 into 1. So kita dah tahu 3.2 tolak dengan mu and kita adalah 19.62 equals to 0.6. Jadi awak cuba kira dapat mu awak berapa? Kosong poin 133. Mantap, tepat sekali Syafiq dan juga Nuris dan juga Syakir, very good. 0.133. Okay, Miss nak tanya coefficient of friction ada unit ke tak ada unit? Ada madam. Tak ada dia no unit. No unit. Jangan gatal-gatal pergi letak Newton. Korang akan dapat salah. Very good. So bila nak jawab soalan macam ni, first step dia, Miss akan buat step kat korang guidance. Okay, first step, lukis free body diagram. Okay, second step, tengok dia bergerak pada paksi mana. Bergerak pada paksi mana kalau dia bergerak. Okay, if moving. Ni kalau dia moving Okay, yang ketiga, awak kena tahu paksi X awak Newton law yang keberapa. X and Y, which Newton law. Which Newton's law. Itu sangat-sangat penting. Okay, yang keempat, selesaikanlah. Selesaikan apa yang dia mahu. Okay, mudah tak cara Miss guna ni? Korang boleh faham ke? Miss risaulah. Anak-anak? Satu, okay, very good Nuris. Boleh Miss. Boleh? Satu. Satu, okay, baiklah. Sebab cara Miss ajar mungkin berbeza sedikit daripada sekolah ataupun dari pensyarah korang yang sebelum ni tau. Miss bagi tahu siap-siap. Okay, korang jangan nanti confusekan Miss juga dan kita sama-sama tu confuse. Okay, kalau siapa yang dah siap, try buat example 4. Okay, try buat example 4 sendiri. Okay, Miss bagi masa untuk buat example 14 sendiri. Miss, Yes, ya, Daniel. boleh tak tengok Newton third law? Tadi Newt- tertinggal. Oh, tertinggal. Macam mana tu? Okay, macam ni nampak? Nampak madam. Ya. Okay, Miss nak, okay, yang lain boleh try buat example 14. Okay, shoe, okay tak shoe? Shoe. Okay. Virus? Virus. Okay, Miss. Baiklah. Farah Antasha. Farah? Izzat? Chenzi? Aish Danish? Aish? Okay. Akmal? Okay, Miss. Baik. Sedap suara Akmal online. Thank you, Akak. Benar kesian. Daniel, okay tak? Daniel? Okay. Faik? Alright. Irfan? Nabil? Nabil, awak dah buat apa tu Nabil? Saya okey madam, saya okey. Okay. Okay. Dah makan ke belum? Kafe dengan cerita tutup? Belum makan. Belum makan? Alah, kesian dia. Nanti kalau Miss belum makan, Miss beli kat awak Syakir? Syakir? Miss madam. Okay tak? Miss. Okay. Mira? Nuris?
Nuris. Syafiq. Syafiq Najmi. Okay, Miss. Syaza Maisara. Zafira. Zafira, Miss tak dengar suara awak pun Zafira. Okey, baiklah. Okey, baiklah. So Miss akan tengok example 14. Tengah try buat semua orang? Ada tak yang nak ajar Miss macam mana nak buat example 14? Ada yang nak try tak? Faik nak try tak dengan Miss Faik? Salah tak apa, kita buat sekali. Faik? Faik? Tak tahu madam. Mana boleh kata tak tahu, kita cuba. Akmal nak ajar. Okey Akmal, jom Akmal. Kita buat sekali. Akmal? Tak apa, cuba je. Okay, kita cuba Okay, first thing first, kita kena lukis apa dulu? Body diagram. Okay, dia ada apa je kat body diagram dia ni? Ada weight. Wait, okay lagi? Dekat manusia tau, bukan dekat lift tau. Dia dekat manusia. Lagi satu? Ada normal force. Normal force. Okay, bagus korang tolong member. Okay, ada normal force. Very good. Okay, so tak cantik Miss Mila. Korang kena lukis pakai pembaris tau. Miss tak apa freehand, korang pembaris. Okay, so dia cakap the person in the lift has a mass of 70 kg. Calculate the normal reaction force. Okay, dia minta kita calculate normal when the lift is at rest. Okay Akmal, bila the lift is at rest, dia bergerak ke tidak? Tak. Bila tak bergerak, dia Newton law yang keberapa? First. Okay, very good. Awak dah macam keyword dia. So dia adalah Newton law yang pertama. So sekarang objek kita punya free body diagram ni pada paksi apa? Y. Okay, very good paksi Y. So submission of force in Y component sama dengan kosong. So okay, awak ada force apa je dekat paksi Y Akmal? Apa? Normal force. Normal force. Normal force awak positif ke negatif? Positif. Weight awak? Positif. Negatif. Okay, weight awak adalah negatif equals to 0. Jadi N equals to weight. Okay Akmal, apa formula untuk weight? Weight equals to? Lupa. Dia lupa pula. Weight. Mass. Mass darab dengan Gravity. T? Gravity. Gravity, baiklah. Okay, very good. Thank you Akmal. See, mantap Akmal. Okay, so kita akan dapatlah 686.7 Newton. Very good Akmal. Thank you so much. Terbaik Akmal. Okay, Irfan Roslan, tadi kau duk suruh orang kan? Okay, Mai, awak pula ajar Miss macam mana nak buat. Irfan. Ya, saya. Okay, ajar Miss macam mana nak buat B. Oh, senang je. Mula-mula. Okay. Mula-mula. Misalnya. Okay, keyword dia accelerating upwards at 1 meter per second squared. Newton law yang keberapa? Second. Okay, very good. Ni adalah second, ni adalah first. Okay, mula-mula. Okay, cuba cerita. Macam mana nak buat? Mula tulis yang tu, apa tu? Yang macam ZFY tu. Submission. Submission FY equal to MA. MA. Sekarang awak punya lift ke mana? Ke atas ke bawah? Ke atas. Okay, very good. Okay, so ada force apa je dekat Y? Dekat Y akan ada N. Lagi? Lepas tu ada W. W awak positif ke negatif? W dia akan jadi negatif. Very good. So dia ke bawah kan? Equals to MA. So apa formula untuk weight? MG. MG, very good. MG equals to MA. Okay, kita nak cari normal. Okay, daripada sini mesti over. Thank you Irfan. So dia akan jadi MA, bawa negatif MG ke belah sana akan jadi MG. So mass awak adalah 70. Acceleration awak dia dah bagi tahu 1. And then mass awak 70 dan G adalah 9.81. Tekan calculator, awak akan dapat 756.7 Newton. Okay, very good. Okay, next nak girls pula lah. Nuris, jumpa dengan Miss Nuris.
Thank you Irfan, very good. Terbaik korang. Nuris. Ya, Miss. Okay, jom kita buat sekali boleh? Boleh. Okay, sekarang dia cakap the lift is accelerating, tapi dia accelerating ke mana? Ke bawah. Ke bawah. Satu upward, satu downward. So, Miss nak tanya ni Newton law yang keberapa? Second. Second, very good. Dah pandai kenal. Okay, so ajar Miss macam mana buat? So kita buat macam B tadi. Submission of force. Fy sama dengan MA. Okay, very good. Acceleration ni ke mana yang ni? Yang ni ke bawah. Okay, very good. Okay, lepas tu sambung. Lepas tu kita tengok kat part CY ada force, normal force dengan weight Normal, positive, weight, negatif. negative. Okay, equals to acceleration. Negatif A. Very good. So, sini adalah positif. Miss nak tengok korang perasan ni ke je tak? Okay, very good. So, apa formula untuk weight, Nuris? MG. mg equals to, ini mass darab dengan negatif A, negatif MA. Jadi, daripada sini mesti over. Thank you so much, Nuris. Very good. Negatif MA tambah dengan mg. Jadi, awak akan dapatlah negatif 70 darab dengan A adalah 2 tambah dengan mass. Mass Miss berapa? 70 darab dengan 9.81. So, awak akan dapatlah normal awak. Dapat normal berapa guys? 546.7 Miss. 546.7 Newton. Okay, Miss nak tanya, korang faham tak kenapa Miss substitute acceleration ni dengan negatif A? Faham ke tidak? Kenapa? Siapa tak faham? Faham. Okay, sebab lift tengah move downwards. Okay, Miss lukislah gambar lift ni korang. Contohnya ni lift korang. So yang ini dia tengah ke atas. So bila dia tengah ascending upward, maksudnya dia adalah positive acceleration dia. Tapi untuk kes seterusnya ni, lift awak tengah turun bawah. So bila dia tengah turun bawah, dia adalah negative acceleration dia. Itu sahaja. Okay, next one Miss nak girl. Miss nak Fairuz lah, Fairuz. Ya, Miss. Okay, jom kita buat sekali boleh? Mana warna purple ni hitam lah. Okay, dia sini eh. The lift is ascending. Okay, Miss nak baca keyword dia eh. The lift is ascending at steady speed. Keyword dia adalah steady speed. Steady speed, dia adalah Newton law yang keberapa? Pertama. Pertama, very good. Dia adalah first Newton law. Okay, jom buat dengan Miss macam mana nak buat? Okay, dia katakan steady speed. So maksudnya acceleration dia 0. So submission of force equal in y-axis equals to 0. 0. Okay. Ada force apa je dekat sini? Ada normal dengan weight. Okay, very good. Normal tolak dengan weight equals to 0. Apa formula untuk normal? Formula untuk weight. mg. mg, very good, equals to 0. Jadi n equals to mg dan awak akan dapatlah mass awak 70 darab dengan 9.81 which you will get 686.7 Newton. Very good. Okay, Miss nak tanya, siapa yang tak reti lagi nak tentukan keywords ke dah pandai dah nak tentukan keywords macam mana? Anyone? Daniel okey tak nak tentukan keyword? Newton first law ke, second law ke? Boleh. Okey, baiklah. So, Miss bagi masa untuk korang fahamkan. Kalau dah faham, dah habis salin, tekan nombor 1 di chat box. Okey, siapa yang dah habis boleh try buat example 5. Okay, done everyone? Semua done ke example 14? Anak-anak? Kids, are you guys done? Satu. Satu. Okay, Miss nampak. Okay, nampak macam ramai dah. Miss teruskannya dengan example 15. Okay, example 15 ni sangat-sangat menarik. Okay, example 15 kita baca together ya. Okay, dia cakap.
a 0.2 kg eraser being pressed against a whiteboard by a force F inclined at 52 degree. So maksudnya sekarang F ini adalah dia punya external force. Okay, dan dia punya mass adalah 0.2 kg. Lepas tu dia cakap apa tau? Coefficient of static friction. Sekarang Miss nak tanya, dia ada friction ke tak? Ada Miss. Ada. So dia akan ada friction, another force. So ini adalah dia punya mu S. Dia akan ada static friction. Okay, first thing first, awak kena draw all the forces acting on the eraser. Macam mana nak draw forces acting on the eraser? Okay, Miss kena draw free body diagram lah. Okay, contohnya kalau korang tengok, Miss akan lukis kat sini ya. So ini adalah Miss punya eraser. Okay, dia akan ada force apa? Anyone? Dia akan ada force apa? Dia ada force apa guys? External. Okay, external force. Okay, very good. Dia akan ada external force. Okay, Miss akan buat paksi Miss dulu eh. Okay, ni paksi X. Ini adalah paksi Y. So, awak punya external force ke mana? First quadrant, second, third or fourth? Second. Okay, yang lain? Ingat tak Miss kata, awak ini adalah awak punya body, kita buat point. Ingat, force tak boleh masuk tapi dia kena keluar. Jadi awak punya external force adalah di sini. So this is your external force. Okay, lepas itu awak akan ada force apa lagi selain external force? Anyone else? Dia objek, eraser. Eraser ada jisim ke tak? Guys, eraser ada jisim ke tidak? Ada Madam. Jadi dia akan ada apa? Akan ada weight. Very good. Okay, lepas tu dia akan ada weight juga. Okay, Miss nak tanya, dia ada apa lagi? Friction ada ke tak? Friction dia ke mana korang rasa? Bawah. Bawah. Okay, objek ni dekat board. Okay, korang bayangkan. Okay, ni board Miss. Okay, lepas tu Miss punya objek ke sini. Kalau dia nak jatuh, dia akan jatuh ke mana? Dia akan jatuh ke bawah ke dia akan jatuh? Dia akan jatuh ke bawah. Okay, kalau objek ni bergerak, dia akan jatuh ke bawah ke dia akan naik ke atas? Bawah. Ke bawah. So direction of motion dia ke bawah. Jadi awak punya friction kena ke Atas. ke atas. Oh. Okay, faham tak? So ini adalah awak punya friction. Ada lagi satu force korang lupa. Cuba tengok. Awak punya Normal. eraser, very good. Awak punya eraser melekat tak dengan, bersentuhan tak dengan whiteboard? Bersentuhan. Jadi, bila dia bersentuhan, dia kena ada normal. Normal dia ke mana? Kanan. Ke kanan. Betul. Kenapa? Sebab dia bersentuhan dengan whiteboard. Okay, ada apa-apa soalan ke okey setakat ni? Okay. Betul? Okay, Betul. ulang balik. Okay, so kenapa kita ada normal? Normal kita, kalau nampak tak? Ini surface kita. Dan ini adalah objek kita. So bila objek dan surface bersentuhan, dia akan ada normal. Dan normal dia adalah 90 darjah kepada surface. Dan weight ini memang wajib. Dia memang weight dia always pointed downward. Dan force ini dia masuk objek, tak boleh. Dia kena keluar daripada objek. Dan whiteboard ni kalau dia nak jatuh, dia akan jatuh ke bawah. Jadi sebab itu force awak adalah ke atas. Frictional force awak ke atas. Okay, boleh faham? Free body diagram, anyone? Everyone boleh faham ke? Guys, boleh faham tak? Hello? Faham. 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 Okay, baiklah. Okay, contoh korang tengok sekarang, kalau korang tengok ni, angle kita 52 degree kat sini. Sekarang dia adalah angle yang berserenjang. So maksud angle berserenjang, kalau sini 52, sini pun akan jadi 52 degree. So maksudnya dekat sini adalah 52 degree. Boleh? So dekat sini pun adalah 52 degree. So what will happen now is awak akan ada force. Okay, Miss buat table. Kenapa Miss buat table? Sebab dia ada angle. So Miss akan buat table bila dia ada angle. So bila ada angle je Miss akan buat table. So Miss kena resolve. Sekarang, yang force yang manakah yang Miss kena resolve? Kalau korang tengok, force mana yang tidak berada di atas paksi? Anyone? External. External force. Jadi Miss kena resolve external force. Betul tak?
Okay, so Miss kena resolve external force. So bila Miss resolve external force, sini akan jadi Fx dan sini akan jadi apa? Fy. Okay, so sekarang bila Miss dah buat, Miss akan letak dulu Miss punya maklumat kat sini. Force, X component dan juga Y component. Macam Miss cakap, Miss akan highlight Miss punya X component dengan warna kuning dan Miss akan highlight Miss punya Y component dengan warna pink. Okay, sekarang kita ada berapa force? Kita akan ada 4 force. Weight, normal, static friction dan juga external force. Okay, so Miss tulis je. Normal, weight, static friction dengan external force. Normal lawak berada dekat paksi X ke paksi Y? Anyone? Normal lawak berada kat Y. paksi ni. Stupid lagi. Syafiq. X. X. Normal berada pada paksi X. Jadi pada Oh, paksi normal. Y itu adalah kosong. Weight. Guys, weight berada kat paksi mana? Hello. Weight berada kat paksi mana guys? Y. Wait. Y. Very good. So Y. Dan kita tahu weight equals to mg. Sebab dekat paksi Y dia adalah negatif. Static friction berada kat paksi mana? Anyone? Y. Positif Y. So ini adalah kosong. External force. External force berada kat paksi mana? Ke kena resolve? Cuba tengok external force. Kita kena buat apa dengan external force? Resolve. Resolve, very good. So sini adalah Fx dan sini adalah Fy. Okay, so bila kita nak resolve, kita kena resolve dia kepada X component dan juga Y component. So kita tahu Fx, okay, awak punya angle dekat sini 52 degree. So angle melekat pada paksi mana? Okay, so Y. So bila dia melekat pada paksi Y, Y adalah champion. Bila champion dia pegang title Coach. cos. So sebenarnya awak dah tahu Fy awak ke atas positif adalah F cos theta. Fx awak adalah ke kiri, dia akan jadi negatif F sin theta. So awak dah boleh masukkan semua maklumat yang awak ada. Awak dah tahu sin theta ni semua. Okay, boleh? Jadi nak tanya, Boleh. Tanya apa dia? yang FS tu Mhm. dah paksi Y kan? Kenapa Mm-mm. kosong? Kenapa apa? Kenapa Y komponen kosong? Bukan Mr. balik. Hai, tak ada siapa tegur Miss. Tu sini adalah kosong, sini adalah mu Sn. Ni baru betul tak? Okay. Betul. Okay, very good. Now, soalannya kita nak calculate the force F needed just to keep the eraser from sliding down. Kita cuma nak calculate force F. Okay, sekarang kita kena buat juga untuk kedua-dua paksi. Miss nak tanya, sekarang untuk kedua-dua paksi dia adalah Newton law yang keberapa? Dia bergerak ke tidak? Keyword dia static. Dia bergerak ke tidak? Tak. Dia tak bergerak. Dia tidak bergerak. So bila dia tidak bergerak, submission of force in X component dia equals to 0 dan submission of force untuk Y component dia pun equals to 0. So submission of force in X component. X component kita cuba tengok. Mesti highlight warna kuning. Kita ada apa je? Kita ada dua ini sahaja. Jadi dia akan jadi N tolak dengan F sin theta equals to 0. Dan N akan sama dengan F sin theta. So kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat F sin 52 degree. Okay, cuba tekan kalkulator kat Miss. Sin 52 degree dapat berapa? Anyone? 0.788. 0.788 F. Okay, ini untuk paksi X. Okay, sekarang kita buat pula untuk paksi Y. So, paksi Y sama juga. Okay, paksi Y awak akan dapat, oh my god. Okay, so paksi Y kita ada apa? Kita ada negatif mg dengan mu Sn dengan F cos theta. Tulis je balik. So awak akan dapat negatif mg tambah mu Sn tambah F cos theta equals to 0. Mass kita dah tahu dah 0.788
2. G kita 9.81. Kita punya coefficient of static friction kita dah tahu 0.3. Normal. Normal kita tulis je normal sebab kita tak tahu. Tapi F pun kita tak tahu. Tapi kita dah tahu cos 52 degree bersamaan dengan kosong. So sebenarnya ini adalah equation yang pertama dan ini adalah equation yang kedua. So apa yang awak kena buat, awak substitute equation pertama ke dalam equation kedua. So bila awak substitute, awak akan dapatlah negatif 0.2 darab 2.9 darabnya 9.81. Okey, tambah dengan 0.3 N kita substitute dengan 0.788F tambah dengan, boleh kira kat Miss tak, cos 52 degree dapat berapa? 0.616 ke? 0.616 F equals to 0. Okay, dan dia akan equals to 0. So bila awak dapat, awak kira semuanya, awak akan dapat 0.236F tambah dengan 0.616F. Lepas tu 0.2 darab dengan 9.81, Miss bawa main belah sini, iaitu 1.962. Dan bila korang kira, korang akan dapatlah F korang 2.3 Newton. Okay, boleh faham ke? Siapa tak faham? Mesti risaulah. Okay, it's okay ke? Okay. Okay, cuba. Tak apa. Kalau tak okay, nanti korang try tengok balik video ni. Okay, macam biasa. Korang tulis kat chat box kalau korang faham ke tidak. Girls faham tak girls? Shu faham tak? Shu. Amira Balkis faham tak? Faham. Izzat faham tak Izzat? Izzat Fakullah? Faham? Okay, baiklah. Okay, macam biasa, kalau korang faham, tekan nombor 1 di chat box. Okay, homework korang untuk minggu ni, korang just try je sendiri. Example 6, 7, 8, 9 dan 10. Try je dulu. Nanti Miss akan bincang balik dengan korang hari Khamis. Boleh ke? 6, 7, 8, 9, 10. Cuba je. Hai guys, korang okey ke tak ni? Miss risau lah. Tak ada seorang bertekan 1 kat chat box. Ramai yang tekan lah. Ramai tekan? Oh, Miss tak baca. Oh, sorry. Oh, korang jawab Miss dekat chat. Okay, sorry. Miss tak perasan. Okay, baiklah. Okay, mantap. Okay, 1. Okay, Aish. Okay, baiklah. Semalam ada yang tak isi exit ticket kan. So, Miss tak tahu korang punya attendance macam mana. So, Miss online memang Miss, kalau online memang Miss buat attendance exit ticket je. Terus masuk sistem. Okay, itu sahaja kot daripada Miss. Korang ada kelas ke lepas ni? Okay, satu je, last je, kejap je. Miss nak ajar lukis free body diagram untuk kotak ni, untuk ini, case inclined plane. Ini kita panggil sebagai inclined plane. So inclined plane ni, cuba tengok, dia ada forces apa je? Anyone very quick, laju-laju dengan Miss. Dia akan ada, okay, normal. Lepas tu dia akan ada W. Okay, lagi. Dia cakap ada friction. Friction. Okay, kalau kotak ni dia nak jatuh, dia jatuh ke sini ke bawah ke dia naik ke atas? Bawah. Ke bawah, very good. Jadi friction dia ke mana? Ke sini, kejap. Ke atas, very good. So friction dia adalah ke atas. Kejap je, 1 minit boleh ke? Okay, lepas itu Miss nak ajar awak, ini je yang ada, forces yang ada. So Miss nak ajar korang cari angle. Okay, korang nampak tak? Ini macam kotak, macam 3 segi. Nampak tak dia macam 3 segi? Anak-anak nampak tak? Nampak. Okay, kalau ini 3 segi kan, okay. Ini kan 3 segi. So sini 20 darjah, sini berapa darjah sini?
90. 90 darjah. 180 tolak 90 tolak 20 dapat berapa? Sini akan dapat berapa guys? 70. 70 darjah. So sebab itu bila korang lukis free body diagram ni, korang tahu ini adalah korang punya friction, ini adalah normal korang, ini adalah weight korang. Jadi nak dapat angle dia adalah sini akan jadi WY, sini akan jadi WX. Awak akan dapat angle awak 70 darjah di sini dan 20 darjah di sini. Jadi Miss nak tetapkan kita guna angle pada part CX. Jadi macam mana nak dapat? Awak ambil je 180 tolak 90 tolak 20, awak akan dapat 70 darjah dekat sini. Okay, ingat macam mana Miss buat? Miss buat yang kotak tiga segi ni. Okay, so 90 dan sini adalah 70. Sini 20 dan sini adalah 90. Okay guys, itu saja daripada Miss untuk hari ini. Thank you so much everyone. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Okay tak? Okay, baiklah. Thank you, Miss. Kejap. Ada yang cakap dengan Miss ke? Ada yang cakap dengan Miss ke? Hello? Okay, alright. Apa dia? Apa dia yang korang cakap dengan Miss? Mungkin ni kot, ada yang lupa tutup mic kot. Oh, okay, baiklah. Okay guys, bye-bye. Miss ada kelas lain ni. Miss, boleh tak nanti kan yang next class nanti, boleh tak Miss explainkan untuk yang operation overload untuk 4C? Sebab 4C? tak faham. Boleh. Nanti Miss explain waktu hari Khamis kat korang. 4C of operation overload. Korang dah sambung buat ke together? Okay, boleh. Nanti Miss explain. Okay, bye. Ish, exit mau gitu.